Masa saya membesar dulu kan, nenek saya kadang-kadang rebus ubi, sama ada kita makan dengan sambal. Sedap. Ni. Assalamualaikum dan selamat datang ke YouTube channel Dr. Adam Zubir, Doktor Kewangan anda. So, dalam video kali ini saya nak buat satu video ulasan tentang satu berita yang sangat-sangat baru keluar, iaitu jiwa SME tidak sangka kuasa media sosial lariskan ubi rebus. Ubi rebus. Saya tak tahulah siapa sini peminat ubi rebus. Makan ubi rebus dengan sambal. Saya dulu, masa saya membesar dulu kan, saya orang-orang lama lah, tak adalah muda sangat. Tapi nenek saya kadang-kadang rebus ubi, sama ada kita makan dengan sambal. Sedap. Ni sambal ikan bilis. Sambal ikan bilis. Kalau dalam berita ini sambal hijau. Sambal hijau. Ada juga makan ubi rebus dengan ni, gula ataupun santan. Bukan, ni kelapa. Sebab ada bagi mereka yang pernah hidup zaman tu kan, ataupun masih lagi makan ubi rebus dengan cicah-cicah sambal ke gula ke apa, cuba ada komen dekat dalam ruangan komen sikit. Macam mana anda makan ubi rebus anda? Mana tahu kan, saya terliur sikit ke? Boleh lah. Ataupun saya boleh mulakan satu perusahaan baru, makan ubi rebus. Anyway, topik yang saya nak kongsikan adalah yang ramai orang tak tahu, penggunaan media sosial yang sebenar. Media sosial, seperti ramai daripada kita dah tahu, media sosial seperti benda-benda lain juga di dunia ini, ada baiknya dan ada buruknya. Setiap benda kat dunia ni ada baiknya dan ada buruknya. So, kalau buruknya, yes, kita tahu dari segi media sosial ni boleh ganggu kita punya mental, kesihatan mental kita. Media sosial ni membuang masa, bagi mereka yang asyik scroll berjam-jam, so kerja tak jalan. Media sosial pun boleh memberi pengaruh yang tidak baik kepada orang-orang muda, terutamanya anak-anak kita. So ada banyaklah buruknya di situ. Tetapi sebenarnya setiap benda yang buruk pun ada baiknya. So media sosial pun kebaikannya, terutamanya zaman sekarang ini, menjadi satu platform pemasaran yang sangat-sangat efektif. Yang mana kalau anda menggunakan media sosial dengan betul, anda boleh membantu kehidupan anda ataupun boleh memperbaiki kehidupan anda dari segi kewangan anda, dari segi bisnes anda. So dalam konteks video hari ini adalah berkenaan dengan seorang peniaga ini yang meraih keuntungan yang besar hanya dengan menjual ubi rebus yang dicicah bersama sambal hijau. So, ini kita cakap makanan tradisional tau. Ini makanan-makanan tradisional dan makanan orang-orang lama. Kan? Pun boleh meraih keuntungan hanya menggunakan media sosial. So, berbalik kepada anda semua. Kalau kita sebelum ini memang hanya menggunakan media sosial untuk mendapatkan informasi terkini ataupun untuk berseronok kan, untuk tengok kehidupan orang lain, influencer-influencer lain yang suka mempamerkan kehidupan mereka, not me lah. Think again. Sebab kalau anda hanya gunakan media sosial sebagai hiburan semata-mata, anda tak akan dapat apa-apa kelebihan daripada media sosial ini. Sebaliknya, kalau anda menggunakan media sosial ini dengan betul, bukan saja anda dapat mempromosikan produk ataupun servis anda, tetapi media sosial ini mampu menjadi satu alat untuk anda mengembangkan lagi dan memasarkan lagi diri anda kepada lebih ramai orang. Dalam konteks ini, sometimes kalau memang, sebab kita cakap soal konteks ubi rebus ini, mungkin kedai kita itu dekat Johor, contohlah Johor. Tapi disebabkan oleh media sosial ini, orang yang kat KL, kat Pahang, kat Perlis, kat Kedah pun sanggup travel jauh sampai ke Johor hanya untuk merasai ubi rebus dicicah bersama sambal hijau.
So, saya tak perlu nak bagi contoh lah kan, orang-orang yang menggunakan media sosial ini untuk mempromosikan barang-barang mereka. Ada banyak, ada ramai pempengaruh di luar sana yang menggunakan media sosial sebagai alat untuk pemasaran dan juga alat untuk mengembangkan lagi bisnes mereka. Saya just nak kongsikan sedikit lah dekat dalam video ini, okay, kepada anda semua tentang peralihan media sosial ini dan macam mana, bagaimana kita boleh menggunakan media sosial untuk menambahkan pendapatan kita sendiri. So kalau kita lihat pada asalnya tahun 2000, okay, 2000 lah kan, tahun tu. Ketika wujudnya internet 3G 3G. So bila 3G masuk diikuti dengan 4G, to be exact 4G lah. Bila 4G masuk ini, maksudnya sekarang ni phone-phone yang ada 4G mampu untuk tengok video, okay, secara langsung straight away. So disebabkan itu wujudnya media-media sosial berbentuk video ini. Okay, seperti Facebook, okay, dah boleh post video kat Facebook. YouTube memang go gila-gila. Awal tahun 2000, rasa 2007, 2008 macam tu lah. Okay, and then wujudnya Instagram, kemudian TikTok. Okay, TikTok lah, that's the epitome. Okay, sekarang ni semua orang kat TikTok. So bila anda lihat dulu kala, mereka yang produce content, yang menggunakan media sosial ini untuk membuat income, mereka mengharapkan income daripada platform tu sendiri. Okay, platform. Contohnya YouTube bayar kepada content creator mereka. Sekarang ni TikTok belum lagi, tak silap saya kat Malaysia belum lagi, tapi di overseas memang mereka ada di TikTok Creator Fund. Okay, duit yang mereka dapat apabila mereka produce content-content mereka. So, kita bermula daripada duit yang kita dapat daripada platform. Kemudian dia beralih kepada paid reviews. Okay? Paid reviews ni syarikat-syarikat besar apabila mereka nak mempromosikan produk mereka, mereka pilih untuk menggunakan influencers, okay, untuk mempromosikan produk-produk mereka. Contohnya, kita buat review barang-barang kecantikan, lipstick ke, kan, bedak sejuk ke, kan, ataupun gadget. Kan? Contohnya telefon, gadget-gadget baru, kamera, mic, okay, buat review. Dalam masa yang sama, influencers ini ataupun mereka yang menggunakan media sosial ini, mereka dibayar daripada syarikat-syarikat besar ini. Sekarang ini dia dah beralih kepada apa yang saya panggil creator economy. Okay, creator economy ni maksudnya seorang creator ataupun orang yang menggunakan media sosial, mereka ada produk ataupun servis mereka sendiri. Macam saya sendiri, saya create content dekat YouTube channel saya, dekat social media saya, create content. But pada masa yang sama, dalam masa yang sama, saya juga ada banyak program-program kewangan dan pelaburan yang saya tawarkan kepada mereka yang nak belajar, okay, dengan lebih mendalam, dengan lebih sistematik, bagaimana nak menguruskan kewangan mereka secara holistik ataupun bagaimana nak memulakan mana-mana pelaburan. So far, saya ada kelas saham percuma. Saya buat kelas pelaburan unit trust percuma. Saya juga ada kelas pengurusan kewangan yang holistik yang anda boleh belajar bersama-sama. So kalau anda berminat, anda hanya perlu pergi ke link yang tim saya akan sediakan dekat dalam ruangan komen. So, berbalik kepada creator economy ini, iaitu seorang content creator yang menggunakan media sosial ini, mereka ada produk mereka sendiri. Seperti berita yang saya dah kongsikan kepada anda, peniaga ini ada ubi rebus. Ubi rebus itu produk mereka. Dan mereka menggunakan media sosial, buat konten, dan orang tengok konten tersebut, terliur, sedap kan? Tu pun pergi beli. Nampak tak? So this is the new way. Cara baru untuk anda menggunakan media sosial ini untuk kelebihan anda masing-masing. So, saya harap bagi mereka yang melihat video saya, basically kalau saya nak rumuskan kepada anda semua, jangan semata-mata menggunakan media sosial ini sebagai hiburan semata-mata. Cari jalan bagaimana nak menggunakan kelebihan yang ada dekat dalam media sosial ini supaya anda boleh meningkatkan tahap kehidupan dan kewangan anda masing-masing.
Itu saja daripada saya, dan jika anda belum lagi subscribe YouTube channel Dr. Adam Zubir, pastikan anda subscribe supaya setiap kali saya rilis video baru, anda akan dapat notifikasi. Dan jika anda nak belajar lagi tips-tips kewangan yang lain seperti pelaburan ASB, kredit kad, kereta, rumah, emas, saham dan macam-macam lagi, senang sahaja pergi ke YouTube. Type saja nama saya Dr. Adam Zubir, diikuti dengan kata kunci yang anda nak cari. Contohnya macam Sikris, type Sikris dan video saya akan ada. Itu saja daripada saya akan jumpa anda nanti.